Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah al-qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'atihim bi ihsan ila yaumiddin. Wa walidina wa mashayikhina wa sallallahu wa ruhana ashirna lahumul fatiha. A'udzu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semua dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah, Musti Seseraja Tuan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang mengikuti secara live, tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah sesama kita merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi syukur dan terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, izin, inayah, taufik, hidayahnya, maka pada malam ini kita dapat meneruskan lagi pengajian kita. Dan mungkin ada daripada kita, sebahagian daripada kita yang hari ini puasa sempena hari Yaumul Isnin dan juga Nisfu Sya'ban. Dan semalam kita telah melalui malam Nisfu Sya'ban yang begitu banyak ataupun begitu besar kelebihan dia. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan di antara malam-malam yang mustajab doa adalah pada malam Nisfu Sya'ban. Dan bila sampai yang Nisfu Sya'ban, satu perkara yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memberi satu tanda kepada kita, maka kita sudah semakin hampir dengan Ramadan. Jadi bila semakin hampir dengan Ramadan, maka kita boleh lihat bagaimanakah jiwa dan perasaan kita. Kerana orang mukmin sifatnya apabila nak sampai Ramadan, hati dan jiwanya bergembira. Gembiranya bukan apa? Kerana gembiranya dengan ganjaran ataupun balasan pengampunan daripada Allah SWT. Satu, ganjaran. Yang kedua, yang paling penting,
itqum minan nar. Kan? Dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah orang beriman gembira dengan kedatangan Ramadan. Jadi kita gembiranya mungkin ada setengah orang gembira kerana dia berniaga pada Ramadan, ataupun gembira kerana dia dapat upah banyak kerana nak menyambut Syawal, buat kuih ke, buat baju ke. Itu bagi orang awam, bagi orang biasa. Bagi ustaz-ustaz pun kadang-kadang diuji juga dengan program-programnya banyak. Tapi tak apalah, ustaz lama dah setahun dah cuti. Kebanyakannya setahun cuti kan. Tak kisahlah nak kerja jahit baju ke, buat kuih ke, mengajar ke apa ke. Yang paling penting kita kena pastikan Ramadan kali ini kita tidak akan sia-siakan dia. Dan kita kena assume, kita kena anggap bahawa ini kemungkinan Ramadan yang paling akhir dalam hidup kita. Berapa ramai kawan, sahabat kita yang tak jumpa dah Ramadan tahun ini. Tahun lepas ada lagi duk upload dalam FB, duk sembahyang tarawih kat rumah. Tahun ni tak ada. Jadi dengan adanya perasaan begitu, tuan-tuan, kita tak akan mensia-siakan masa kita sepanjang bulan Ramadan. Dan kita tak akan mampu untuk memanfaatkan Ramadan itu kalau sekiranya kita tak mula daripada sekarang. Tak mula daripada ni, sekurang-kurangnya ni sekarang kita dah sampai pada masuk 16 Syaban ini. Inilah masanya untuk kita susun, untuk kita plan apakah kita nak buat, berapa kali khatam Quran. Kalau tahun lepas kita khatam sekali, kita cuba jadikan tahun ni khatam 2 kali. Kena capai target tersebut. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan juga pengharapan, ghufira lahu min dzambihi ma taqaddama wa ta'akhkhar. Maka diampunkan dosanya, apa yang terdahulu, diampunkan, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, itu sebagai sedikit peringatan untuk diri saya bahawa kita akan masuk bulan yang besar, bulan yang agung. Baik, malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang mendapat gelaran bapa kepada anak kucing, dapat gelaran daripada Rasulullah SAW. Beliau merupakan sahabat Nabi number 1 yang paling top, paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Kita ni tuan-tuan duduk di akhir zaman ni, nak dapat meriwayatkan hadis ni maknanya nak menjadi perawi ni memang tak ada dah lah. Nak jadi muhaddis pun belum tentu. Yang susah, sukar. Kalau kita boleh jadi orang yang paling banyak membaca hadis-hadis Nabi SAW. Bukan paling banyak lah, banyak maksudnya. Tak, paling banyak pun tak boleh. Banyak baca. Maknanya kalau kita pergi kedai kitab, cari Sahih Bukhari yang tebal-tebal, kita beli sejilid pertama, jilid kedua, kita beli baik jilid, kita baca. Sama ada tajuk tu ada kaitan dengan kita ke, tak ada kaitan dengan kita ke, kita baca macam kita baca Quran. Yang ada terjemahan tu baca hadis, baca hadis, baca terjemahan, baca hadis, baca terjemahan. Satu hari semuka.
Tuan-tuan pun boleh buat dekat surau. Maknanya contohnya lepas asar baca satu hadis, lepas isyak baca satu hadis. Jangan ringkas-ringkas. Paling tak cari yang 40 hadis pun okey. Cari yang ringkas-ringkas apa Syekh Fahmi Zamzam ke. Dah baca pun baca lagi. Dah habis baca, kita baca juga lagi. Baca lagi. Tuan-tuan, tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak dapat banyak baca hadis, banyak selawat. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tak start lagi. Kalau tuan-tuan start, kalau kita start, tuan-tuan, kita akan rasa perbezaannya, akan rasa seronok dan sedapnya. Dan tuan-tuan, Abu Hurairah sahabat Nabi nombor 1, top 5. Abu Hurairah, Sayyidina Anas ibn Malik, dan khadam Rasulullah SAW yang memberi khidmat kepada Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling. Tapi kita semua tahu nombor 1 Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia juga merupakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketua Ahlus Suffah. Ketua Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni geng-geng yang Nabi tempatkan kalau tuan-tuan pergi ke Madinah sekarang, rindu kita ke Masjid Nabawi, kan? Ke Mekah, lama tak pergi ni, tak tahu bila boleh pergi. Di belakang tu, kat makam Rasulullah tu, belakang makam Nabi tu, kalau saya tak tahu lah masih ada lagi ke tak sekarang ni, belakang tu dia ada macam pentas, pangkin. Kan, ada pangkin, ada pentas, betul, disusun Al-Quran. Di situlah, kan? Kalau kita buka dalam buku sejarah Mekah, kat situlah dia punya asrama, macam tempat Rasulullah, kan? Letakkan Ahlus Suffah ini. La ya'wuna ala ahadin wala malin. Dalam hadis kata apa? Ahlus Suffah ni dia pun tak ada siapa-siapa. Tak ada mak, tak ada ayah, sebatang kara. Kan? Dia hidup begitu, sebatang kara. Rasulullah tempatkan di situ, depa ni tak ada makanan. Nabi kalau dapat makanan, kita bacalah hadis Syama'il Muhammadiyah. Nabi kalau dapat makanan, kan? Nabi makan sikit, lebih tu Nabi akan pergi bagi pada Ahlus Suffah. Sebab Nabi dia selalu dapat hadiah. Dan orang memang selalu aja hantar hadiah ke Rasulullah SAW. Lagi macam-macam kat Nabi. Nabi dapat, Nabi ambil barakah, Nabi ambil, kan? Nak bagi ke syarat bahawa Nabi dah terima, Nabi makan, Nabi bagi kepada Ahlus Suffah. Ada sekali tu Abu Hurairah lapar. Abu Hurairah lapar. Kan? Pendek cerita, saya tak nak cerita. Kalau saya cerita nanti ambil masa. Dan yang sedap tu kalau kita baca hadis tu daripada mula. Sampai Rasulullah panggil Abu Hurairah tu datang ke rumah. Nabi dapat 1 jam. Nabi balik tu dalam keadaan Rasulullah tak tahu pun makanan ada di rumah. Tapi Nabi main ajak je, main datang. Datang ke rumah. Sampai ke rumah tengok atas meja ada susu 1 jam. Kita tengok Rasulullah punya yakin, tawakal dengan Allah SWT. Kita hari ni belum apa-apa lagi, kadang-kadang kita dah terlampau, apa orang panggil, terlampau risau, terlampau memikirkan masa depan, sampai kadang-kadang kita risau, fikir tu sampai kita tak ibadah, sampai kita lupa nak mengadu pada Allah, bergantung pada Allah, tawakal pada Allah. Kadang-kadang cakap-cakap kita pun kadang-kadang sombong, angkuh. Kadang-kadang kita dengar ucapan-ucapan pemimpin politik, kadang-kadang nampak macam angkuh. Kita tak tahu apa yang akan jadi. PRU bila pun tak tahu. Jangan kata apa akan jadi. Bila pilihan yang nak berlaku pun. Tapi kadang-kadang cakap-cakap tu dah menampakkan. Tak boleh. Mesti ada keyakinan
pada Rasul, pada Allah SWT, sebagaimana Ar-Rasul, bila Abu Hurairah lapar, Nabi pun jenis manusia tak ada simpan makanan di rumah, tuan-tuan. Di rumah Rasulullah tak ada macam rumah kita, ada simpan beras, ada simpan Maggi, ada simpan kopok. Tak ada makanan, ada peti ais. Tapi hari ni kalau rumah tak ada peti ais tu kira macam peti ais ni memang wajib lah dikata. Rumah Rasulullah tak ada. Tapi yakinnya Rasulullah ajak Abu Hurairah main kata rumah. Tengok-tengok ada satu qadah, dalam hadis kata ada satu qadah minal laban, ada satu bekas susu. Laban ni apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam susu segar daripada lembu lah, kan, ataupun kambing, kan. Maka apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah tanya dulu, ni susu ni datang daripada mana? Jawab Rasulullah tanya. Walhal dalam rumah kita, kalau dah duduk dalam rumah kita, kira kita punya lah. Nabi tanya dulu, min aina hadzal laban? Laban ni datang daripada mana? Kan? Jadi yang di rumah dalam hadis tak cerita siapa yang jawab. Ada satu orang yang datang. Rasulullah pun bagi ni cerita. Nabi kata kat Abu Hurairah, pergi panggil ahlu suffah. Abu Hurairah tengah lapar, dia cakap sendiri dalam hadis tu cerita. Dia kata, kenapalah Rasulullah ni tak bagilah aku minum bola seteguk dulu. Tuan-tuan, kita esok tak lama lagi puasa. Kan? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh ke minum air seteguk dulu? Sekali dah ngandap tu. Dapat air sirak, air temikai apa dulu, sekali makan. Kan? Itu yang kadang-kadang kita jadi lemah selepas pada itu. Siang dah penat, puasa, kerja, kita letih. Dan bila tak makan ni tak ada tenaga, kurang kan. Lepas tu malam pula kita pergi makan. Sekali makan pula banyak. Lepas makan tu nak tarawih tu dia. Ini kesilapan kita yang perlu kita perbetul. Dia kadang-kadang kita boleh gariskan kesilapan. Kenal pasti kat mana tak? Kenal pasti dekat mana kesilapan yang kita selalu buat setiap kali tiba Ramadan. Dan biasanya kesilapan kita tak tu lah. Makan tu banyak. Kadang-kadang kita makan banyak tu bukan sebab nak makan banyak. Kadang-kadang kita makan banyak tu sebab atas meja dah banyak. Kita pun makan jugalah. Sayang makan. Akhirnya badan kita penuh, nak menapas tak cukup ruang, dia datang bengah, datang letih, maka ibadah kita jadi malas, penat, tak kualiti. Begitulah setiap tahun berulang. Setempat tu dia minta memang kita bagi, tolong Ustaz bagi tajuk kesilapan kita setiap Ramadan, supaya jadi lah. Tu makan. Kesilapan kita dari sudut buang masa tengok TV. TV pun pandai. Time Ramadan dia buat cerita Islamik. Nur. Ramadan dia buat cerita Islamik. Tajuk dia Nur. Kita pun tengoklah depan-depan tarawih tu. Nah, tengok layar. Allah. Dapat sejam tengok cerita. Kalaulah sejam tu kita baca Quran, lebih satu juzuk lah. Itu kesilapan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesilapan ni 3 je saya sebut. Yang biasa kita buat. Kita habis masa lama di bazar Ramadan ataupun persiapan Syawal. Ini biasa sangat. Persiapan Syawal punya pasal, nak pergi cari langsir, nak pergi cari baju, nak pergi cari macam-macam. Kita habis masa kadang-kadang satu hari daripada pagi sampai ke petang. Malam kita dah penat. Ataupun kita pergi bazar Ramadan, pergilah tuan-tuan bazar Ramadan. Saya anjurkan pergilah. Bantu peniaga-peniaga yang berniaga, cari nafkah. Tapi cuma jangan membazir. Kalau nak beli banyak, beli untuk sedekah okey. Dan cuma satu lagi, bila pergi ke benda-benda ni tuan-tuan,
kebanyakan orang dia akan rosak mata dia. Maksudnya melihat benda-benda yang tak sepatutnya lihat. Ini pun kesilapan biasa berlaku bulan Ramadan. Pergi keluar pergi pasar bazar Ramadan, yang mai datang Ramadan tu macam-macam. Yang pakai seluar pendeknya, yang pakai baju ketatnya, yang tak tutup auratnya. Ini semua tuan-tuan secara kita tak sedar dia mengikis pahala-pahala kita. Dia mengurangkan rasa lazat ibadah. Ibadah kita dia tuan-tuan, kita nak sembahyang sedap, sembahyang tarawih sedap, dia mesti ada dia punya rasa tu. Rasa tu datang daripada iman. Bila kita buat dosa, mata, telinga, lidah, maka akhirnya Allah tarik, terutama mata lah, sahmun min sihamin iblis. Maka Allah tarik salah satu daripada, kalau kita tak jaga mata ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik rasa lazat beribadah. Sebab tu kita baca Quran cepat penat. Sebab tu kita nak sedekah rasa sayang, rasa rugi sedekah. Kita nak sembahyang tarawih leceh, rasa penat. Boleh buat 8 tu pun okey, nak buat 20 lah. Last bila kita buat 20? Saya zaman kecil-kecil dulu tuan-tuan, zaman kita, saya ingat tuan-tuan pun sama kot dengan saya. Zaman kita kecil-kecil dulu, kita tak kenal 8 dulu. Memang 20. Dia start 8 ni, saya ingat lepas dah diploma ke atas. Zaman kita dengan sekolah lah, sekolah menengah. Zaman sekolah menengah ni buat 8 duduk asrama kan. Tapi Allah SWT, zaman saya kecil dulu ikut ayah saya ke masjid, memang 20. Tak apalah, kalau sembahyang di rumah pun ayah kita buat 20. Saya ke masjid, kalau duduk di rumah pun ayah kita jadi imam, tapi baca surah-surah lazim lah, buat 20. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Jadi kesilapan-kesilapan ini yang kalau boleh kita tak nak ulang. Dan belum lagi sentuh. Banyak tu kita boleh senaraikan hampir 20 kesilapan. Yang mana kebanyakan kesilapan itu mungkin terkena kat kita, mungkin tak terkena. Dan bukan tujuan kita ni untuk apa? Tujuan kalau boleh Ramadan kali ini jangan kita ulangi lagi kesilapan tu sedaya mungkin. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Abu Hurairah ni akhirnya bila dia pergi ke tadi tu, dia merasa macam Allahumma salli ala Muhammad, tak patutlah dia lapar. Tapi Rasulullah suruh panggil juga Ahlu Suffah. Habis semua Ahlu Suffah minum, barulah Rasulullah ambil bekas tu tadi, dibagi kepada Abu Hurairah. Kalau tadi sahabat-sahabat yang lain yang bagi bekas tu Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah special dia, yang angkat air bagi ke Abu Hurairah adalah Rasulullah. Dia minum, Nabi kata tambah ziyadah. Dia kata kafa ya Rasulullah. Tengok kata, dia panggil, apa kita panggil, mukjizat Rasulullah. Rasulullah bagi sekali dia minum, kafa ya Rasulullah, kenyang. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu sikit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia riwayatkan hadis ni tak ada panjang amalnya. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki, wa huwa mustalqin. Datang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Rasulullah ni nampak lemah. Kalau bahasa ni orang panggil rentan. Rentan lah. Saya dengar KKM sebut golongan rentan. Saya sebelum KKM sebut, saya dengar kat lagu Indonesia, aku yang rentan tanpamu. Rentan. Jadi bila waktu tu kita tak ambil kisah sangat apa makna rentan tu, tapi bila KKM pun duk pakai perkataan rentan,
kubur. Kata rentan ni kira macam tak berdaya lah, lemah. Mustalqin. Ja'a rajulun ila Nabi SAW wa huwa mustalqin. Rasulullah waktu itu dalam keadaan rentan. Nampak tak sihat, nampak tak larat. Faqala, maka laki-laki itu pun tanya, ya Rasulullah, min ayyi syai'in tashtaki? Ya Rasulullah, ni kenapa ni? Dia tanya kat Rasulullah, kenapa sakit ni? Kenapa nampak lemah ni? Kan? Begitu. Maka tu apa Rasulullah jawab? Rasulullah kata, al-khamsu. Dia kata apa lapar? Al-ju'. Al-khamsu tu bermakna al-ju'. Maknanya apa? Lapar. Allah, Rasulullah lapar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita lapar sebab puasa. Kan? Lepas ni saya nak pergi Mr. Kebab. Tuan nak join, jom lah. Tadi puasa tak saya memang tak boleh makan ni. Kalau makan minum tak boleh. Asyik nak pergi bilik air. Kan? So saya buka puasa minum air je. Lepas ni tak apa. Lepas ni pas main syak siap lah Mr. Kebab. Anak-anak import pergi hantar. Ingat nak bawa sini. Tadi Haji tadi, Haji kata orang perempuan tak buka lagi, tak boleh ikut lah. Apa? Minta dia pun pergi kereta lain. Lepas ni tu pergi Mr. Kebab. Nampak? Itu kita. Lapar, dapat makan. Lapar, dapat makan. Lapar, dapat makan. Rasulullah SAW lapar, tak ada makanan. Almarhum Tok Burhanuddin banyak kali cerita kisah. Dulu saya dengar kecil-kecil zaman kaset. Saya pergi belajar sambung di Darussyifaq, dengar lagi almarhum duk cerita kisah Rasulullah lapar ni sampai malaikat penjaga rezeki turun. Dia bukan menteri kewangan, malaikat penjaga rezeki seluruh umat ni, malaikat tu jaga. Minta, ya Muhammad, minta lah. Tak minta juga, kata Tugaruddin. Tugaruddin nak kata apa? Nabi tak heran dengan malaikat. Kan tak heran sombong. Maknanya tak minta juga dengan malaikat, minta dengan Allah. Ya Allah, bagilah aku satu hari kenyang, satu hari lapar. Satu hari kenyang, satu hari lapar. Bila aku kenyang, aku bersyukur. Bila aku lapar, aku ada merintih pada. Banyak pelajaran daripada kisah ni, tuan-tuan. Antaranya apa? Oh, rupanya kadang-kadang Allah sengaja bagi kita ni sakit. Allah sengaja bagi kita ni kadang-kadang ada masalah. Nak tengok kita ni merintih dengan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi minta dia jadi macam tu. Biar satu hari kenyang, satu hari lapar. Bila aku kenyang, aku bersyukur. Bila aku lapar, aku nak merintih pada Engkau, ya Allah. Maha baik, ya Allah. Kita tak minta pun Allah bagi kita masalah. Tapi kita ni hamba tak aktif syukur. Kita tak puas hati bila ada masalah. Kita kalau boleh tak nak ada masalah. Tapi masalah kita ni pula bila tak ada masalah, kita bermasalah. Itu masalahnya. Banyak pula masalah. Ayat. Kita ni bila tak ada masalah, kita bermasalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah datangkan. Jadi Rasulullah lapar. Bila dengar kata Rasulullah lapar, fabakar rajul, menangis lelaki ni. Allah, Rasulullah lapar. Bapalah Rasulullah lapar. Thumma dhahaba ya'mal, kemudian dia pergi kerja. Oh, nak kata dia pun susah juga. Dia pun tak ada makanan. Kalau dia ada makanan senang. Dia balik, pergi ambil makanan, pergi hantar kat Rasulullah. Tak. Dia tak ada. Thumma dhahaba ya'mal, dia pergi kerja. Fastaqa li rajulin dila'a kulla dalwin bitamrah. Dia kerja apa, tuan-tuan? Kerja pergi ambil upah angkut air. Angkut air
setiap kali satu bekas dia ambil dengan timba satu, dapat satu baldi lah kita kata contoh. Ambil satu baldi, maka dia dapat upah sebiji kurma. Sebiji kurma, bukan satu kotak Yusuf Tayyub. Dah keluar belum radio? Itu tanda-tanda Ramadan. Okay. Sebiji. Itu bukan dekat. Baca kisah Nabi Allah Ayub dengan Allah Musa Muhammad. Nabi Allah Syuaib dengan Nabi Allah Musa alaihi. Buka surah Al-Qasas ayat 22 sampai 28 cerita Nabi Allah Musa. Bukan dekat, jauh. Dia pun bukan zaman tu tak ada macam kita Syabas ke apa ke, tak ada. Pergi ambil sekali satu bekas, dapat sebiji tamar. Tu orang gaji orang. Macam kita lah dengar orang dulu-dulu ni gaji kan. Gaji polis tahun 60-an, tahun 50-an ke 60-an. Saya baca bapak seorang tulis, gaji bapak dia. Jadi polis 150 gaji sebulan. Kita pun mikir 150 gaji sebulan. Tapi orang dulu boleh lah. Yelah macam saya pun sempat lah hidup zaman nasi lemak 20 sen. Nah, saya dan lah. Tapi kalau cerita kat anak-anak kita nasi lemak 20 sen, siap dengan telur, siap dengan apa, ikan bilis. Bukan sambal kosong macam sekarang. Nasi lemak 20 sen boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat upah tu bila akul damin bitamrah, dapat setiap kali itu dengan sebiji tamar. Summa jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun pergilah ke Rasulullah bi syai'in minan tamar. Selepas beberapa kali dia kerja ambil air dapat beberapa biji tamar, dia bawa biji tamar itu faqal. Dia bawa pergi jumpa Rasulullah. Dia suapkan kepada Rasulullah. Okey, faqala. Maka Rasulullah SAW bila tengok sahabat ni buat macam ni, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma araka fa'alta hadza illa wa anta tuhibbuni." Rasulullah kata, aku tak rasa lah. Ma'araka, aku tak rasa, aku tak fikir kamu buat semua benda ni. Kamu datang ziarah aku, kamu pergi kerja, dapat biji beberapa tamar, datang jumpa aku, bawa pada aku. Aku tak rasa kamu buat benda ini illa wa anta tuhibbuni, melainkan sebab engkau sayang pada aku. Begitu Rasulullah SAW merespon. Qala, apa jawab dia? Apa kata rajul ini? Qala, "I wallah." Dan dia kata apa? Dia jawab apa? "I wallah." Tuan-tuan kalau pergi Mesir, orang Mesir ni depa suka sebut aywa. Ya Muhammad, aywa. Ta'al, aywa. Azan. Aywa. Ada nama sikit habis. Allahumma salli ala sayyidina
La haula. حي على الفلاح La حي على الفلاح la الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qala Muhammad alladhi ma'a. Bila kita ada lagu Syekh Masyari, susah nak buat apa lagu. Radio bernama 24 ke pasang lagu tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia Rasulullah kata, "Ma araka fa'alta hadza illa wa anta tuhibbuni." Kau tak buat ni melainkan kau sayang pada aku. Qala, "I wallah." Rasulullah pun jawab, ni sahabat tu pun jawab, "I wallah." Ya, i wallah. Kalau tu pergi Mesir, dia pun suka jawab aiwah. Aiwah ni selalu orang kata tu bahasa pasar, kan, ataupun bahasa lahjah apa nama Misriyah lah. Orang Mesir punya bahasa lah. Tapi sebenarnya dia asal daripada Fushah. Inilah I wallah. Kan? Daripada I wallah jadi aiwah. Ya Allah tu maknanya ya lah. Demi Allah. Ya demi Allah. Ya Rasulullah. Demi Allah. Inni la uhibbuk. Aku memang cinta sangat kepada engkau. Inni la uhibbuk. Aku cinta sangat kepada engkau. Qala, maka jawab Rasulullah, in kunta sadiqan. Nabi kata, kalau betul kamu cakap kau cinta pada aku, fa'id dalil bala. Kamu kena standby dengan balak. Balak ni apa? Ujian. Tentu jangan bayang balak tu musibah. Musibah tu sejenis balak lah. Tapi janganlah maknanya dapat balak. Macam orang selalu kata balak lah, kenalah dia ni timpa balak kan? Balak ni maknanya ibtila, ujian. Ayun nasi asyaddul balak. Siapakah manusia yang paling teruk kena ujian? Rasulullah jawab, al-anbiya summa salihun summa al-amsal fal-amsal. Orang paling teruk kena ujian, diuji rasul-rasul, nabi-nabi. Lepas nabi-nabi, orang salih. Orang salih, summa al-amsal fal-amsal. Tengoklah, lagi hebat iman dia, lagi dahsyat ujian. Jadi Nabi kata, kalau kau betul cinta pada aku, fa'id dalil bala, standby dengan ujian. Allah, kita tengok ulama-ulama, tutup guru kita berjuang agama, mereka diuji macam-macam ujian lah. Dan memanglah kita semua diuji, tapi kadang-kadang ujian-ujian bagi mereka lebih dahsyat. Ujian fitnahnya, ujian sakitnya, ujian orang pergi hantar macam-macamnya, sihirnya, santaunya, tak boleh hantar kat dia, hantar kat keluarga. Oh, macam-macam tu tuan. Jadi, fa'id tadi bala. Kita jangan minta, kita tak minta ujian tersebut, tapi Nabi pesan standby. Fa'id dalil bala'i jilbaban, bukan balak biasa-biasa. Ujian balak hak tebal, yang dahsyat. Sebab apa? Sebab cinta Rasulullah. Fa wallah, Nabi bersambung, demi Allah, lal bala'u asra'u ila man yuhibbuni. Balak
akan lebih cepat datang kepada mereka yang cinta kepada aku. Minas saili minal a'la al-jabal ila al-hadid. Macam air yang turun daripada atas bukit pergi turun ke jurang, laju. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita biasa dengar kepala air ni kalau dia main sekali datang laju tu, tak ada buat apa. Tiba-tiba je datang, tak sempat nak pergi lari tepi ke apa tu yang kita biasa tengok ada dalam YouTube ke apa ke. Kalau turun kepala air ni memang tak ada. Silap-silap boleh buat hanyut. Ataupun kita katalah kepala air mungkin air terjun. Laju air terjun turun tu. Macam mana lajunya air minas saili minal a'la al-jabal daripada atas bukit pergi turun pada jurang tu. Macam mana lajunya air itu turun, macam itulah lajunya orang yang sayang pada Rasulullah, cinta pada Nabi SAW, akan didatangkan ujian balak kepada golongan ini. Lebih cepat berbanding orang lain. Lebih cepat banding orang yang tak peduli ke agama dia. Lebih cepat daripada orang yang buat tak tahu, yang tak tahu pada agama dia. Ujian pada dia ni macam-macam ujian. Nabi dah bagi ingat kepada orang yang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faedah dan ba. Mana bila buat persiapan itu, buatlah persiapan zahir dan juga batin kita, roh kita, dalaman kita. Sentiasa mempersiapkan diri kalau dan datangnya ujian-ujian kepada kita. Wallahu ta'ala. Jadi mudah-mudahanlah perkongsian pada malam ini ada manfaat. Saya nak cerita apa tadi yang saya kaitkan dengan Abu Hurairah tadi tu. Abu Hurairah tu tadi dia boleh dijemput oleh Rasulullah tadi tu sebab dia lapar. Dia lapar. Rasulullah pun lapar. Nabi dengan sahabat-sahabat biasa hidup dalam keadaan kelaparan. Kita je tuan-tuan biasa hidup dalam kekenyangan. Abu Hurairah Rasulullah tak larat sebablah lapar. Kita tak larat sebab kenyang sangat. Kenyang sangat tak larat nak tarawih. Allah kenyangnya. Habis tarawih more pula. Kita tahun ni tak ada kan? Ada. Ayah more pula. Pak more pula kisah pula. Aduh, tuan-tuan dan teman-teman, ni nikmat yang Allah bagi pada kita. Tapi tengoklah orang-orang terdahulu, Nabi Rasulullah sahabat, mereka semua hidup dalam keadaan yang dilingkungi dengan kenabaran. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan keputusannya ada manfaat bagi kita bersama. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling baik untuk kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita malam Al-Qadar. Amin ya rabbal alamin. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi malam tadi pun tentu tahu lah, ulama-ulama ni beza pandangan tentang Lailatul Qadar. Ada yang berpandangan Lailatul Qadar ni kita panggil ambil pandangan-pandangan yang tidak, orang panggil tidak jumhur lah, tidak apa ni, dhaif lah. Boleh berlaku Al-Qadar ni selain daripada Ramadan. Dan boleh berlaku, saya ada satu buku cerita pasal Lailatul Qadar saja. Boleh berlaku Lailatul Qadar ni pada malam nisfu Syaban. Elok subuh berita dia, sini hujan. Saya kata dia macam ni malam ni kan. Elok hujan tu. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam lah. Tapi Nabi dah beritahu, taharru Lailatul Qadar fil autar min 'ashril awakhir min Ramadan. Carilah, bukan tunggu. Cari Lailatul Qadar fil autar min 'ashril awakhir. Daripada malam-malam yang ganjil, daripada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita Ramadan kali ini Ramadan yang paling baik, dapat Lailatul Qadar, dan Allah terima puasa kita, ibadah kita dan sepanjang Ramadan nanti. Dan yang paling penting, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami dengan Ramadan. Takut-takut sampai pun tak ada.
Yalah. 2 minggu lagi tu macam-macam boleh jadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita melakukan apa yang bulan Ramadan. Aku qali hadza. Nastaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam. Siapa-siapa yang berminat dalam kereta ada madu. Madu saya ni tuan-tuan kita dah test di lab genom. Keaslian dia alhamdulillah memang baik dan banyak orang yang repeat order. Harga cuma RM50. Kita dapat madu asli yang telah ditested dan disahkan daripada Kashmir. Kita bawa masuk daripada Kashmir, madu lemon. Kemudian ada mandan bidara, minyak bam, itu semua baguslah kan, minyak angin bam, dan juga kunyit hitam mardi itu untuk pencemaraan darah ni. Wallahu alam. Saya minta ampun maaf jika terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.